Warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sementara menunggu Ustaz penceramah kita pada pagi ini, saya rasa adalah lebih baik untuk kita mohon Datuk Dekan kita untuk memberikan sedikit tazkirah lah sebelum sementara menunggu menunggu Ustaz hadir lah masuk dalam kita punya chat room ni, dalam Zoom ni. Okay, so saya dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dekan lah untuk memberi sedikit ucapan. Terima kasih Saudara Zuraimi Abdullah Wan Raub ya. Semua kenal kan? Dan kepada Jabatan Ketenteraan Awam, kita ucapkan terima kasih kerana sudi hostkan sesi tazkirah mingguan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga FKB yang dikasihi sekalian, dan juga mungkin kita ada tetamu daripada luar ya. Sementara menunggu kehadiran Ustaz, saya diminta untuk buat sedikit pengisian lah. Saya bukan orang yang terbaik untuk orang kata beri perkara ini, kerana ramai lagi di kalangan tuan-tuan, puan-puan yang dalam kita punya crowd ini yang lebih layak lah. Saya tengok ada Datuk Osman Karim pun ada tiap minggu ya. Alhamdulillah. Saya rasa seronoklah tengok kawan-kawan kita yang istiqamah. Ada Prof Salina, Prof Rozila dan lain-lain, staf akademik dan bukan akademik senang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dalam satu pengembaraan yang jauh lagi perjalanan kita ni bermula dengan apa yang dikatakan alam arwah. Masa tu kita berada di alam ruh, dan akhir nanti kita akan berada di alam akhirat. Jadi kita telah pun melalui dua alam seperti yang saya tazkirahkan semasa kita berada di Taman Negara baru ni bersama dengan Jabatan Ketenteraan Kimia dan Proses. Dua subuh saya bagi tazkirah, dan orang kata apa, dikatakan perjalanan hidup ni bermula di alam arwah, dan kita telah pun meninggalkan alam arwah, dan roh kita telah berada di alam arham atau rahim ibu selama 9 bulan 10 hari kan. Dan kemudian kita sekarang di alam yang dipanggil alam musyahadah. Dan kehidupan di dunia ni, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, hadis Ibnu Umar, perjalanan ni ibarat musafir atau orang yang dalam perjalanan. Kun fid dunya ka'annaka ghariba au abiru sabil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahunya dan berkata, be in this world as if you were a stranger or a traveller. Maknanya kita berada dalam dunia ni as if, ataupun seolah-olah memang kita ni sebagai seorang pedagang atau orang yang asing dan seorang pengembara. Kalau kita ambil makna dua perkataan itu, maka kita faham bahawa kedudukan kita di dunia ni memang, kalau orang yang mengembara ataupun stranger ni macam mana. Kalau kita katalah travel, naik train, kita berhenti di satu stesen, adakah kita ingin menghias stesen kereta api itu atau stesen bas dengan perhiasan-perhiasan yang akhirnya kita akan tinggalkan? Itulah ibarat kita di dunia ni. Stesen dunia ni sebenarnya stesen yang sangat sementara sebelum datang kereta api yang akan menjemput kita ke stesen seterusnya. Apa di stesen seterusnya adalah alam barzakh, alam kubur. Itu yang kita paling takut kan, kerana baru malam semalam kawan saya seorang lawyer, agak muda lah umurnya, meninggalkan kita. Dia pensan di rumah dia dan meninggal malam Jumaat. Itu kita sentiasa dalam keadaan berhati-hati, berjaga-jaga, takut-takut orang kata kematian kita tu bila-bila mungkin lagi ni. Sebalik selekoh tu kan. Sebab tu sahabat Nabi mereka sentiasa memikirkan tentang perkara ini, sehingga kan ada yang merasakan jangka hayat tu, kalau bagi kita sudut nafas, kita mungkin tak ada jaminan kita boleh hidup apabila kita melepaskan nafas kembali. Kita mengelip mata, mungkin kelipan kedua tu kita dah tak ada kan.
Jadi semakin hari semakin hampir kita pada kubur, semakin jauh kita meninggalkan rumah kita sebenarnya. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Dan kita tahu 3 bekalan yang kita akan bawa dalam perjalanan yang jauh itu ialah amal soleh kita, dan yang lain akan ditinggalkan. Doa anak yang soleh dan ilmu yang manfaat orang lain dan harta. Apa lagi? 3 perkara tu. Ami, ni 3 perkara yang seorang manusia bawa dalam kubur. Dan harta benda dan keluarga kita akan balik semula kan. Dia tak akan bersama kita dalam perjalanan itu. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu pernah mengatakan, if you survive till the evening, do not expect to be alive in the morning. And if you survive till the morning, do not expect to be alive in the evening. And take from your health for your sickness, and take from your life for your death. Sahih Bukhari. Maksudnya kita jangan sangka kalau kita hidup sehingga ke petang, kita boleh hidup sampai ke pagi. Dan kalau kita boleh hidup sampai ke pagi, tak semesti kita boleh hidup sampai di masa petang. Dan seterusnya hadis tu, kita pun takut terjemah takut silap in English tu. Apa maksudnya take from your health for your sickness, and take from your life your death. Dan manusia setelah menempuh 2 alam tadi, sekarang berada di alam ketiga, alam musyahadat, alam dunia. Pada alam arwah, jasad belum terjadi. Apa yang ada hanya ruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ruh diberikan suntikan akidah keimanan pada Allah. Ia sebagai bekalan yang terpenting dalam pengembaraan seterusnya supaya selamat dan berjaya. Ruh kemudian berpindah ke dalam jasad setelah terbentuk di dalam rahim ibu. Lepas 4 bulan, bayi itu akan ditiupkan ruh dalam jasad yang terbentuk daripada seperti air, segumpal darah, betul daging dan tulang belulang dan sebagainya. Di alam yang kedua itu, dalam alam kandungan ibu, dirasakan amat rileks sekali dan dalam keadaan istirahat, tiada perjuangan dan tiada cabaran. Kita berada dalam keadaan yang orang kata tak ada apa-apa cabaran dan makanan, apa semua zat dan semua datang daripada ibu secara automatik, dan kita belum melihat sebab kebendaan dunia belum nampak lagi. Itu juga dalam arwah, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada semua ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Rabb kamu? Kita semua mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabb kita, telah buat pengakuan tersebut. Dan Rabb inilah yang menjaga segala keperluan kita daripada kita mula kejadian kita sehingga kita mati. Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja Tuhan, dan kita kata Tuhan, tapi Rabb yang mencipta kita, yang memelihara kita, yang beri rezeki kita. Setiap saat kita dalam pemeliharaan, pemerhatian, pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam bila dihantar ke dunia ni, kita bukan untuk berhibur, tetapi untuk memikul amanah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita melakukan amal soleh dan kebajikan untuk manfaat diri, keluarga, Islam dan umat serta makhluk lainnya. Segala kegiatan di dunia kita naklah dijiwai dengan nilai akidah dan syariat, dengan niat untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap saat, setiap masa, setiap ketika kita meletakkan di dalam hati kita niat untuk melakukan segala sesuatu dengan orang kata mestilah perkara yang kita lakukan itu mestilah ada mendapati kehendak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan cara macam mana Nabi laksanakan sesuatu perkara itu kan. Maknanya ada nilai akidah dalam setiap perkara yang kita lakukan di dunia ni. Ada nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman seperti iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah definisi kejayaan manusia di dunia dan akhirat. Sebanyak mana kita boleh mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah
kejayaan kita yang hakiki. Maknanya sejauh mana kita boleh dalam kehidupan kita ni mentaati perintah Allah dalam semua aspek kehidupan, dalam muasyarat, muamalat, dalam akhlakiat, dalam imaniyat, kita sejauh itulah kita Allah Subhanahu Wa Taala akan redha. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita, di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita tempat yang dia redha, dan itulah namanya surga. Dan surga ni paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Kita ingin sampai ke tahap orang kata, doakan agar kita semua insya-Allah dapat masuki surga dan dijauhkan daripada api neraka. Seperti dalam ayat yang selalu baca juga, ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau kita dapat selamat daripada api neraka dan masuk dalam syurga, itulah kejayaan yang hakiki yang sebenarnya. Hakiki kejayaan dalam dunia yang kita kecapi hari ini adalah kejayaan sangat sementara, dan bukan kita tak nak kejayaan macam tu. Alhamdulillah kalau kita dapat berjaya dalam kita career, kerjaya kita, dan dalam pelajaran, dalam mendidik, dalam anak-anak, semua ini kejayaan sebenarnya. Tapi dia akan menjadi makna sekiranya dalam setiap apa yang kita lakukan itu ada perintah Allah dan sunnah Nabi di dalamnya. Ibarat orang kata apa, kalau nombor kosong walaupun satu, bila letak satu kosong, kalau tak ada apa-apa, tak ada nombor satu di depan, dia jadi kosong lah. Tapi kita letakkan satu, angka satu menjadi 10. Kalau dua kosong tanpa satu di depan, dia jadi kosong juga. Cuba letak satu jadi 100. Begitulah 1000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Itulah dalam apa yang kita lakukan di dunia ni, kalau kita boleh membawa hakikat yang kita kata dalam dunia ni memang kita hidup sementara, junjung perintah Allah, sunnah Nabi dalam setiap perbuatan kita. Even dalam kita nak keluar rumah tadi, apa dia perintah Allah dan sunnah Nabi, kan? Kalau kita niat tu, kita sentiasa mendapat pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam datang kerja ni pun, kenapa dapat pahala? Macam orang kata ni perkara dunia je tak. Sebenarnya bagi orang Islam, tidak ada dunia, dia semua menjadi akhirat. Dengan niat dan cara yang betul, naik kereta tadi pun mendatangkan redha Allah. Keluar dari rumah, kita baca doa apa tu, boleh kita belajar. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika an adilla au dhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dan kemudian naik kereta dengan kaki kanan, kita baca doa alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sampai habis doa perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kalau kita penuhi mulut kita dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita nampak bahala, kita kata la ilaha illallah fil kali dan la ma'budu illallah. Kalau kita nampak masjid, kita selawat. Kalau kita melalui titian bismillahirrahmanirrahim, ya rabbi sallim salim. Kalau apa ni, jambatan. Kalau kita naik bukit, Allahu akbar. Kalau mendatar apa dia, subhanallah, alhamdulillah, turun bukit pula kan. Dan kalau terlihat perkara yang menghalang di jalanan, ada pokok, apa benda-benda yang menghalang jalan, kita alihkan. Itulah selemah-lemah iman. Kita alihkan benda yang mungkin mudaratkan orang lain. Kita niat dalam perjalanan itu juga, niat kita untuk melihat kebesaran Allah. Tengok kiri kanan, tengok pokok, tengok burung, tengok awan, tengok langit. Kita refleksi balik diri kita, sebenarnya kita dalam alam yang Allah ciptakan, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makna muraqabah, muhasabah diri itu, setiap masa kita kena ada conscious, kesedaran yang betul-betul orang kata kita sengajakan melakukan perkara ini. Masalah kita ini, kita banyak perkara yang kita lakukan tanpa conscious, dan dilakukan oleh minda sepada sedar, dan kita tak sengaja melakukan banyak perkara yang kita dah jadi rutin harian, ya. Macam kita driving, kita terus tak pernah fikir pun apa nak drive, macam mana nak pegang gear ni, nak pegang steeringnya, dia automatik. Itulah dalam kehidupan ni, kalau kita tidak unlock
minda pada sedarnya, kepada minda sedar, mungkin ada perkara kita buat tanpa nilai dan kita buat semayang pun jadi orang kata tidak ada perasaan dalam hati kita, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajar pun mungkin tak rasa kita sedang mendidik anak bangsa, dan kita memandang setiap pelajar tu bukan memandang dia pada masa sekarang, tapi pandang dia masa 10-20 tahun dia sekarang. Bagaimana mereka akan jadi pemimpin masa depan, dan bagaimana keadaan kalau nak tengok satu bangsa tu berjaya bangkit bangun bangsa ialah melalui anak mudanya sekarang. Kata kalau masjid surau kosong daripada suara kanak-kanak dan budak-budak, maknanya masa depan bangsa tu, masa depan kaum itu akan, orang kata, mungkin gelap lah. Kita tak tahu daripada setiap bayi itu lahir siapa. Orang macam Salahuddin Al-Ayyubi, orang macam orang hebat-hebat dunia ni. Sebab itulah kita, orang kata, kita buat perkara ni dengan penuh sedar, dan kita, sebab itulah kalau puasa kita baca nawaitu saum maghadin, kalau sembahyang usolli kan, tapi dalam bentuk kehidupan ni mungkin sebab kita tak pernah, orang kata, ditekankan perkara ni, kita pun buat take for granted everything. Dan kalau kita sampai pejabat, kita syukur, alhamdulillah kita pun tak pancit tadi. Cuba kalau kita pancit atau aksiden, semua jadi susah. Nak pergi polis buat report, nak bawa kereta pergi bengkel, nak urus itu ini, masa kita tak ada berkat, dan kita akan banyak masa untuk menguruskan perkara yang Allah mudahkan selama ini. Jadi kita nak syukur atas nikmat Allah tu. Dah sampai ke Ustaz? Remy? Pastilah tak ada nama dalam ni tu. Ya. Okey, saya ada meeting pukul 9. Kalau ada, sebab saya ada meeting pukul 9, I wish I can continue. Saya rasa pagi ni kita pendek lah tazkirah kita. Belum sampai ya, Ustaz? Kalau tengok dalam partisipan ni tak ada nama Ustaz lagi. Saya nak tutup dah. Jadi kita bawa lah bekalan yang terbaik insya-Allah, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zid taqwa. Berbekallah kamu, maka sebaik bekalan adalah takwa, dan bertawakallah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan Rasulullah SAW bersabda, dunia ini sebagai ladang untuk cucuk tanam, tempat melakukan amal ibadat dan amal kebajikan, sedangkan hasilnya bakal dipetik di negeri akhirat nanti. Apa yang kita tanam, kita semai, itulah kita akan petik. Takkanlah kita tanam padi keluar buah apple pula kan. Jadi apa yang kita semai di dunia ini, itulah kita akan petik di sana nanti. Supaya juga apa yang kita lakukan dalam dunia ini, itulah akan menjadi petanda untuk pengakhiran hidup kita. Kalau kita hidup di dunia penuh dengan kemaksiatan dan melanggar perintah Allah, di akhir hayat kita, tapi lah, kecuali yang Allah nak bagi kelebihan, mungkin di akhir itu dia sempat bertaubat dan mengucap dan mati dalam kalimah, dia akan wajib syurga bagi dia. Tapi kadang-kadang kita ni nampak buat ibadat banyak, kita sembahyang, kita puasa, tapi di akhir kalam tu dia bergantung banyak pada niat kita. Kadang-kadang kita ni banyak benda kita buat ni tidak betul-betul keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itulah kita akan menuju ke alam yang ketiga, alam barzakh, alam kubur. Dan bila hari kiamat tiba, ditiupkan sangkakala dah kiamat, dan itu kali kedua kita akan dibangkitkan di alam akhirat. Dan kita akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk diadili dan hisap segala amalan perbuatan di dunia. Jika baik akan dibalas surga, dan jika buruk akan dibalaslah dengan azab api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain melainkan permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang, juga bauan hidup yang bertujuan bermegah-megah antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan benda dan anak pinak. Semua itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang hijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Rupa kuning akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan naklah diketahui bahawa di akhirat ada azab yang disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Itulah ya sedikit sekiranya untuk diri saya sendiri sebenarnya, untuk saya mendapat kekuatan untuk mengamalkan apa yang saya katakan, apa-apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang tidak baik dan salah itu daripada diri dan nafsu saya sendiri. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan, puan-puan, para profesor yang saya hormati sekalian. Terima kasih, saya rasa sangat kata terharu, teruja. Nombor kita 111 participant. Cantik nombor ni, 111. Dan saya rasa ada yang daripada luar fakulti. Terima kasih rakan-rakan daripada luar yang nampak nama-nama ni, dan terima kasih di atas kita istiqamah kita ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan yang baik, yang mana yang sakit disembuhkan, yang susah, yang ada hutang dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Yang mana tak ada anak lagi, yang dah kahwin lama, Allah mudahkan mendapat lahir mata dan zuriat insya-Allah. Dan mana-mana yang belum ada jodoh, yang dah orang kata dah lama tak dapat jodoh tu, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jodoh terbaik insya-Allah bagi mereka, dan bagi kita Allah bagikan anak-anak yang jadi penyejuk mata, terutama dah ada anak dan ada cucu yang boleh menjadi dai-dai, pejuang-pejuang untuk meningkatkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi insya-Allah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih semua, jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada ustaz nak boleh sambung. Ustaz dah masuk. Okey. Saya tadi mengisi saja, timely lah ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Dekan di atas sedikit tazkirah ringkas kita tadi. Semoga kata-kata semangat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya menjemput penceramah kita pada pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit latar belakang atau biodata penceramah hebat kita pada pagi ini. Ustaz Muhammad Nurul Irfan bin Ni'mat dilahirkan di Mahat Tarbiyah Islamiah Derang, Pokok Senar, Kedah. Beliau sekarang berumur 31 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan Syahadah Sanawiyah Mutawasitah 4 Sanawi pada tahun 2007, Syahadah Sanawiyah Nihayah 6 Sanawi pada tahun 2009. Kedua-duanya di Mahat Tarbiyah Islamiah Derang, Pokok Senar. Okay. Antara kejayaan beliau adalah seorang guru agama dan tahfiz, mutawif sambilan, dan penceramah dan pendakwah bebas dan motivator. Beliau juga merupakan alumni finalis Dai Pendakwah Nusantara TV3 musim keempat pada tahun 2016. Beliau juga aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, antaranya aktiviti dalam badan NGO seperti ABIM dan MAPIM, aktiviti dakwah lapangan termasuk masyarakat orang asli, dan sukarelawan dalam aktiviti kebajikan masyarakat. Beliau merupakan anak bongsu kepada almarhum Syekh Ni'mat Yusof Derang. Itulah sedikit latar belakang dan biodata penceramah hebat kita pada pagi ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan penceramah kita pada pagi ini yang berusaha Ustaz Muhammad Nurul Irfan bin Ni'mat untuk menyampaikan sedikit tazkirah yang bertajuk Sentuhan Kalbu. Dengan selamatnya dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi
زدني علما وارزقني فهما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال ربي يسر ولا تعسر ربي اتمم بالخير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باسمك آمنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami ingatan dan hafalan para Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami ilham para malaikat yang dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk seperti mana orang-orang yang arif dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bersihkanlah hati kami yang kotor ini, ya Allah. Engkau sucikanlah hati kami yang penuh dengan dosa dan noda ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lembutkanlah hati kami yang keras ini. Engkau lapangkanlah dada kami yang sempit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami. Engkau lancarkanlah perjalanan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami di dunia ini, ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusan kami di akhirat nanti, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan juga terima kasih kepada Kak Ina kerana sudi jemput pada program, dan seterusnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama kali, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan izinnya, dengan limpahannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kepada kita kesempatan. Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk kita bertemu di sini. Walaupun kita bertemu secara alam maya, tapi hakikatnya adalah kita bertemu di atas kasih sayang dan keizinan daripada Allah Ta'ala, iaitu kita berada dalam satu ruang, atau bahasa mudah kita sebut dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan dan rahmati Allah,
Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih pilih kita. Allah pilih kita, kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala. Hari ini, walaupun kita tak bertemu secara bersemuka, kita tak bertemu secara offline, tapi Allah masih izin kita, tuan-tuan, untuk kita bertemu di sini. Dan Allah masih hidupkan kita lagi. Semalam dan pada malam tadi kita tidur. Dan pada pagi tadi, awal pagi kita bangun. Allah masih hidupkan kita, Allah masih bangunkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita bangun daripada tidur pada awal pagi, apa yang kita lakukan? Kita mengikut sunnah daripada Nabi SAW, apa yang baginda Nabi ajar kepada kita. Kita bangun awal pagi dan kita baca doa. Apakah doanya, tuan-tuan dan rahmat Allah? Yang biasa kita baca. Alhamdulillahillazi ahyan ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Permulaan keluar daripada mulut kita apa yang kita baca, tuan-tuan dan rahmat Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, tuan-tuan. Ba'dama amatana, sebab Allah matikan kami. Kata para ulama, tidur kita ini dipanggil mautus saghir, mati yang kecil. Ada orang yang ada tidur di malam hari, kemudian tak bangun sebab selama-lamanya. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, sejak kita lahir dan sampai umur kita hari ini, ada orang umurnya 50 tahun sekarang, ada umur 40 tahun, ada umur 30 tahun. Tapi Allah izinkan kita, tuan-tuan, kita tidur di malam hari dan di awal pagi kita masih boleh bangun. Allah nak bagi peluang kepada kita, tuan-tuan, untuk menjadi hamba Allah. Allah nak bagi peluang kepada kita untuk kita mentaati segala perintah Allah. Maka inilah kata para ulama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, kita berada dalam majlis ilmu, rawdatun min riyadil jannah. Salah satu, kita berada di dalam majlis ilmu, kata para ulama, yang dimaksudkan adalah majlis. Kata Nabi SAW, kita berada di dalam majlis zikir, yakni kata para ulama, ialah majlis ilmu termasuk dalam majlis zikir, maka dia berada dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala. Walaupun kita tak masuk lagi dalam taman syurga, tapi dekat dunia ni Allah dah bagi kepada kita satu tempat yang cukup istimewa. Satu platform yang cukup bermakna. Satu ruang yang sangat berharga. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun dalam sudut pandangan mata kita, kita tengok biasa sahaja. Tapi dari sudut pandangan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, kita berada dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala. Maka kita mengharapkan mudah-mudahan kita yang sentiasa melazimi, kita yang sentiasa konsisten yang berada dalam majlis ilmu ini, Allah pilih kita sebagai ahli syurga. Amin ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat
Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam majlis ilmu ni, bukan setakat saya, tuan-tuan dan perempuan saja ada pada saat ini. Tapi makhluk selain daripada kita turut bersama dengan kita. Siapakah mereka, tuan-tuan dan rahmati Allah? Tak lain dan tak bukan yang betul bersama dengan kita pada saat ini adalah para malaikat Allah. Siapakah para malaikat ini? Kata para ulama, ibadun mukramun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ni adalah ibadun mukramun. Hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa mereka mulia? Sebab ada sifat mulia yang Allah telah jadikan kepada diri mereka. Apa sifat mulia para malaikat ini? La ya'sunallah. Mereka tak pernah ingkar kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan bahkan mereka ini akan melakukan, akan taat apabila mereka diperintah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam beberapa hadis dan satu riwayat kata Nabi SAW di mana adanya majlis ilmu akan turun para malaikat menghamparkan sayap bersama dengan orang yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Allah Rabbi. Dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, para malaikat duduk bersama dengan kita. Kata para ulama, para malaikat duduk bersama dengan kita dan mendoakan kita. Allah Rabbi, cukup hebat. Dan kata guru saya, para malaikat bukan setakat duduk bersama dengan kita. Para malaikat ambil gambar kita, tuan-tuan. Ambil gambar. Para malaikat ambil gambar kita, rakam, merekod gambar kita. Hak kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan dan rahmati Allah. Mereka ambil gambar kita. Rekod rakam gambar kita ni. Catat semua. Perbuatan kita. Kebaikan yang kita lakukan. Gambar kita, wajah kita ni diambil oleh para malaikat. Bukan sebarangan makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Kita lah kalau boleh masuk TV ni, Allah. Masa bertuah lah. Saya ambil tu, hak rakam kita, hak rekod kita ataupun yang ambil gambar kita tu, media. TV3 ke, TV10 ke. Tapi hak ambil gambar kita ni, tuan-tuan dan rahmati Allah. Para malaikat. Gambar yang diambil nak dibawa ke mana? Satu soalan dia. Gambar yang para malaikat ambil gambar kita ni nak dibawa ke mana? Nak bawa masuk dalam Facebook ke? Nak masuk dalam WhatsApp ke? Nak masuk dalam YouTube ke? Dah. Hari ni manusia sibuk, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni manusia sibuk. Sibuk apa? Sibuk setiap saat update status di dalam update Facebook, dalam status story. Jadi manusia sibuk hari ini, tuan-tuan dan rahmati Allah. Hari ini dia makan apa? Durian musangkin. Dia ambil gambar selfie. Orang Kedah kata selfie. Bahasa Kedah lah. Saya harap tuan-tuan faham kot. No? Saya cakap Kedah. Orang Kedah. Kalau tak faham boleh komen. InsyaAllah beritahu kata Ustaz. So cakap KL pula lah contoh. Sebab kita duduk di Kedah ni biasa cakap Kedah. Jadi tuan-tuan kita santai-santai. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad.
Manusia sibuk update status. Kalau kita tengok lah dalam Facebook, Allah Rabbi. Hari ni dia makan buah durian. Durian musangking. Dia ambil gambar, suah foto, selfie. Dia tangkap, dia download masuk dalam Facebook. Dia kata, Alhamdulillah saya ni makan durian musangking. Keesokan hari dia makan lagi buah durian. Tapi buah durian ni agak ajik, agak pelik juga. Dia tak kenal buah durian. Kemudian tangkap gambar. Dia bubuhlah nama apa-apa. Tangkap gambar. Perak masuk dalam Facebook. Dia kata, Alhamdulillah, hari ini makan durian musang janggut. Mengikut mana pula durian musang janggut. Contoh lah. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Balik pada cerita tadi, gambar kita yang diambil oleh para malaikat ni nak dibawa ke mana? Maka gambar yang diambil oleh para malaikat ini nak dibawakan untuk dipersembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Di satu masa nanti. Waktu bila tu tuan-tuan dan rahmati Allah. Ketika mana umat manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di satu tempat. Satu padang, satu tempat yang begitu luas. Jika mana tuan-tuan ketika umat manusia dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Mahsyar ni bahasa Arab. Kalau kita terjemah, dia bagi tempat perhimpunan dimaksudkanlah padang mahsyar. Kita akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dan waktu tu tak ada seorang pun terkecuali. Tak ada seorang hamba Allah pun terkecuali. Semua yang akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala. Sehebat mana kita di dunia dahulu, kita boleh lari ke sana ke sini. Tetapi pada saat itu tak ada seorang pun yang boleh lari daripada ketentuan, daripada genggaman Allah Ta'ala waktu itu. Semuanya akan dihimpunkan pada satu tempat. Allah Rabbi. Saat kita bangun daripada alam barzah, saat kita bangun daripada alam kubur. Allah Rabbi. Kita bangun, ada orang yang bangun macam-macam keadaan. Ada orang yang bangun dari macam-macam keadaan. Ada yang bangun dengan elok. Ada bangun yang disambut. Ada bangun yang dipaksa. Kita terpaksa berjalan menuju kepada mahsyar Allah Ta'ala. Dan semua umat manusia dihimpun oleh Allah Ta'ala pada satu tempat. Tidak ada seorang pun yang boleh elak daripada ketentuan hari tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah. Pada hari itu, saya dan tuan-tuan kita berhimpun di situ. Pada hari tersebut, kita dihimpun oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari itu, tuan-tuan, kalau kita nak bicara tentang dahsyatnya Yaumul Mahsyar, betapa ngerinya, betapa seramnya, betapa dahsyatnya, kedahsyatan hari mahsyar macam-macam. Dan diceritakan dalam kitab bagaimana situasi, bagaimana keadaan hari mahsyar ini, tuan-tuan. Macam-macam yang berlaku. Ada orang yang matahari, ketika itu matahari kita dekat dengan sangat dengan kepala kita. Ada orang yang penuh sampai ke pinggang, ada orang yang penuh sampai ke leher, dan ada yang tenggelam dalam peluhnya tersebut. Dan juga penantian yang begitu lama, penyiksaan, penantian menyebabkan satu penantian yang begitu lama kita berada pada mahsyar. Sebab satu hari, nisbah satu masa satu hari di akhirat tak sama dengan dunia. Satu nisbah satu hari di akhirat, 24 jam di akhirat, ataupun satu hari di akhirat
Nisbahnya sama 1000 tahun di dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, lama perjalanan kita di akhirat, di dunia ni hanya sebentar sahaja. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Apa bandingan nikmat masa hari akhirat dengan dunia ini? Kana miqdaruhu alfa sanatin. Allah berfirman, adalah kadarnya alfa sanatin, 1000 tahun. Mimma ta'udun. Lebih pada apa yang kamu hitungkan, apa yang kamu kirakan. Allah Rabbi. Tuan-tuan, yang paling sedih kali saat kita nak dihisab oleh Allah Ta'ala, kita ke mana kita berada di padang mahsyar. Antara waktu tu yang paling sedih sekali, tuan-tuan, perjalanan kita di sana. Waktu tu manusia ni sibuk untuk fikirkan diri dia, nasib diri dia, untuk selamatkan diri dia. Dia bertakut ni, dah ada pada mahsyar. Punya bimbang. Waktu tu manusia memikirkan nasib diri masing-masing. Sampai seorang ayah tak kenal seorang anak. Kalau kenal pun bapak tak kenal. Begitu juga suami tak kenal isteri, ataupun isteri tak kenal suami. Kalau kenal pun bapak tak kenal. Sampai satu tahap yang menyedihkan, seorang ayah sanggup menolak anaknya, sanggup menghumban anaknya masuk ke dalam api neraka. Kerana apa? Kerana semata-mata nak selamatkan diri dia sahaja. Begitu juga seorang anak sanggup tolak mak dan ayah dia masuk ke neraka kerana apa? Dia nak selamat diri dia. Maka pada waktu ini, tuan-tuan, apa yang berlaku kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Allah dah cerita kepada kita dalam Al-Quran. Apa dia, tuan-tuan? Pada hari itu, tuan-tuan, anak-anak kita, harta benda kita tak ada faedah dah, tak ada manfaat bagi kita, tak ada value dah, tak ada nilai. Kerana apa? Tak dapat nak tolong kita. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tersebut, pada hari itu kata Allah Ta'ala, Yawma la yanfa'u mal. Pada hari itu tak ada apa manfaat. Tak ada apa faedah, tak memberi faedah, manfaat kepada kita, tuan-tuan. Apa dia? Al-mal. Yawma la yanfa'u malun. Kalau harta tersebut, kalau harta benda tersebut, kekayaan yang ada, kemewahan yang kita ada, kita tak pernah infak kepada jalan Allah Ta'ala. Kita tak pernah salur untuk agama Allah Ta'ala. Kita tak pernah bawakan harta kita untuk berkhidmat kepada agama Allah. Maka tuan-tuan, harta tersebut tak dapat nak tolong kita. Bukan harta saja, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, yawma la yanfa'u malu wala banu. Sebab waktu tu orang duk harap mudah-mudahan anak dia lah boleh tolong dia, harta benda yang ada kat dunia boleh tolong dia. Tak boleh. Bukan setakat tak boleh nak tolong kita, tetapi seorang anak sanggup tolak, sanggup humban, sanggup bahayakan ibu dan ayah dia untuk masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia akan salahkan mak dan ayah dia. Kalaulah dipersalahkan ketika itu, ya Allah, ayahku sekian-sekian, ayahku tak bertanggungjawab, tak melaksanakan amanah sebagai ayah dia. Begitu juga mak aku tak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, apa berlaku? Betapa sedihnya hati kita, hancur hati kita waktu itu. Dan kita malu. Itu kata Allah Ta'ala. Pada hari itu, tuan-tuan, tak ada orang yang nak tolong kita, tuan-tuan. Kita doa harap anak kita lah yang kita susah payah jaga mereka. Kita berkorban siang dan malam. Kita cari nafkah, kita cari rezeki.
Untuk apa semata-mata kita nak lihat keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang bahagia, anak yang berjaya. Tapi ingat tuan-tuan, kalau harta tersebut kita tak pernah infak pada jalan Allah, kita tak pernah nak sedekah pada jalan Allah Ta'ala, maka harta tersebut tak dapat nak turun kita. Begitu juga anak-anak kita yang Allah kurniakan anak-anak kepada kita, cahaya mata kita, penyejuk mata bagi hati kita. Tapi kalaulah anak-anak ini kita tak pernah tarbiyah mereka, kita tak pernah didik mereka tuan-tuan kepada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala, kita tak didik mereka tarbiyah kita untuk kenal agama ini, untuk kenal Allah Ta'ala, maka tuan-tuan anak-anak tersebut bukan setakat tidak berterima kasih dengan kita, bahkan menyusahkan kita di sana. Maka ini muhasabah bagi kita tuan-tuan. Ini cerita gambaran bagaimana kita berada di alam sana di pada mahsyar Allah Ta'ala. Allah sebab pakat takut ya Allah. Pakat fikir. Bayangkan ujian dunia pun kita dah tak tahan nak menempuhi. Ujian yang kita tersakiti, ujian kita dibani dunia ini pun kita tak mampu nak menanggung. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau ujian kita di akhirat sana Allah. Kita takut tuan-tuan. Kita takut selepas fasa kematian kita. Bayangkan saat kita meninggalkan dunia. Kita bersorangan di alam kubur. Dan bayangkan perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih jauh, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kita takut. Kita takut bagaimana saat kematian kita. Kita tak tahu macam mana kematian kita, tuan-tuan. Sebab itu kata para ulama, untuk kita ingat kepada Allah, banyakkan ingat kepada kematian. Kita ingat bagaimana keadaan kita, kita fikir bagaimana keadaan kita di alam sana. Saat kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Inilah kata Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi kata orang yang cerdik ni, orang yang bijak dari sudut pandangan Nabi SAW. Siapakah tuan-tuan orang yang cerdik, orang yang bijak? Orang yang bijak dan cerdik ini kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak ni kata Nabi SAW, sudut pandangan Nabi. Kita bukan setakat cerdas IQ kita. Bukan kita setakat cerdas EQ kita. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah SQ kita, spiritual quotient. Kecerdasan, kerohanian kita, spiritual kita. Jadi kata Nabi SAW, orang yang cerdik, orang yang bijak ini, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang selalu muhasabah diri. Orang yang selalu postmortem diri dia. Dia selalu koreksi diri dia postmortem, ya Allah, banyak kekurangan ku ya Allah. Ini berapa banyak dosa, maksiat yang aku lakukan, ya Allah, aku minta ampun. Orang yang selalu melihat kekurangan diri dia, dia tak sibuk tengok aib orang. Dia tak sibuk tengok kelemahan orang lain, dia sibuk tengok kelemahan diri dia. Dia bayangkan bagaimana saat dia nak bertemu dengan Allah. Bagaimana nak menghadap Allah Ta'ala nanti. Maka tentu ada rahmati Allah. Bagaimana kata Nabi SAW yang didefinisikan, yang ditakrifkan oleh bagi Nabi SAW, orang yang cerdik, orang yang bijak ini adalah orang yang sentiasa mempostmortemkan diri dia. Koreksi, hitung. Apakah kebaikan hari ini dah lakukan? Hari ini berapa kali dah aku salawat? Hari ini berapa kali aku berzikir? Hari ini berapa kali aku baca Quran?
Maka ini orang yang kata Nabi bijak, cerdik. Dan bukan setakat itu kata Nabi SAW, orang bijak ini mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia bukan setakat muhasabah diri dia, tetapi dia beramal. Dia melakukan amalan tersebut untuk hari dia selepas mati. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bagi apa persediaan dia untuk selepas kematiannya. Allahu Rabbi. Ini orang yang bijak. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu tuan-tuan. Untuk mengharap kita buat persediaan kita sebelum hari kematian. Kita takut dan kita bimbang tuan-tuan. Bayangkan dugaan kita, ujian kita di dunia ni kita dah tak tahan. Tapi kan bayangkan ujian kita di sana. Allah Rabbi, kita takut. Saya takut sangat tuan-tuan. Tak tahu nasib kita di sana. Sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka ruang kepada kita. Allah bagi taufik kepada kita. Allah bagi hidayah kepada kita. Balik pada kisah kita tadi, tuan-tuan dan rahmati Allah. Pada saat itu manusia dalam keadaan ketakutan. Dan pada itu manusia masing-masing mementingkan diri, nasib masing-masing. Sebab apa? Dia tengok api neraka berada di hadapan mereka. Takut sangat. Di dunia mungkin kita rasa tak sanggup nak buat perkara tu, tapi di akhirat nanti Allah, seorang anak sanggup tolak mak ayah dia. Dan hancur hati ibu dan ayah waktu tu. Hancur. Sebab apa? Masing-masing takut. Sebab mereka lihat depan mata mereka azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Apa yang berlaku? Perjalanan di sana lagi. Kemudian kita dihisapkan. Manusia dihisapkan oleh Allah Ta'ala. Ditimbangkan segala amal perbuatan mereka di dunia. Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Dan waktu itu tuan-tuan, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, apa yang berlaku? Masing-masing menunggu giliran queue lah, untuk disemak ataupun dihisap oleh Allah Ta'ala dan dihisap oleh para malaikat. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Kita tiba-tiba kita tunggu tuan-tuan, kita tunggu Allah Rabbi. Giliran kita. Tiba-tiba gambar yang diambil oleh para malaikat pada hari ini, pada waktu ini, pada pagi ini, pada waktu sekian. Jam 94, jam 9 pagi. Mereka ambil gambar kita. Dan gambar itu tuan-tuan akan dipersembahkan, akan dipamerkan, dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala. Kalaulah gambar itu yang telah dipersembahkan di hadapan Allah, ada gambar kita, ada wajah kita. Gambar yang dibentangkan, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, kalau itulah wajah kita tuan-tuan. Allah Rabbi. Waktu itulah kita orang yang paling bahagia. Waktu itu kita orang yang paling bertuah kerana apa kita dah nampak dah. Sudah ada bukti kebaikan, kebajikan yang kita lakukan telah dibentangkan, telah dipamerkan, telah dipersembahkan di hadapan Allah. Maka saat itu kita adalah orang yang paling bahagia. Sebab apa? Kita dah nampak dah ada potensi, ada jalan untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala.
Tapi ada orang dia tunggu giliran dia queue, tunggu ni panjang. Tunggu sampailah habis perbicaraan tersebut. Sebab pada Mahkamah Agung Allah Ta'ala ni tak ada seorang pun boleh elak, boleh lah. Kata Allah Ta'ala. Pada hari tersebut tak ada siapa pun boleh elak, boleh lah. Dan tak ada pun seorang yang boleh tolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut la yanfa'u mal, tidak ada memberi faedah. Tidak akan dapat menolong kita tuan-tuan apa dia? Harta benda kita, kalau harta tersebut kita tak pernah infak, kita tak pernah sedekah jariah pada jalan Allah Ta'ala. Begitu juga anak-anak kita, keturunan kita tuan-tuan, yang kita banggakan di dunia dahulu pun tak dapat nak tolong kita. Melainkan kata Allah Ta'ala, illa man atallah biqalbin salim. Melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Hati yang selamat. Hati yang Allah redha, kata para ulama. Allah redha hati dia. Allah redha pada orang yang mempunyai hati ini, maka dia akan selamat di sisi Allah Ta'ala. Jadi balik pada cerita kita tadi. Allah SWT. Ada orang dia tunggu giliran. Jadi tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Terima kasih di atas peringatan. Saya ingat kot sampai 10.30. Terima kasih tak apa, insyaAllah. Nanti ada rezeki, kita akan cerita lagi. Tapi saya nak habiskan sedikit muqaddimah ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah SWT Muhammad. Jadi orang yang datang dengan hati yang selamat, kalbu yang sejahtera. Ini yang kita nak sentuh kalbu kita, tuan-tuan. Jadi orang yang tunggu. Tak ada sebarang gambar yang dipamerkan, dipersembahkan pada Allah Ta'ala. Lalu kata kita kepada para malaikat, wahai malaikat, di mana gambar kami, wajah kami, tak ada satu apa pun langsung. Lalu kata para malaikat kepada mereka, bagaimana untuk kami pamerkan, kami persembahkan gambar kalian, sedangkan kalian tak pernah hadir ke majlis ilmu. Tak pernah jejak kaki ke masjid. Tak pernah lihat wajah kalian. Tak pernah tengok batang hidung langsung. Mana mungkin untuk kami pamerkan. Maka saat itu tuan-tuan dan rahmati Allah, mereka lah orang yang paling malang, paling rugi. Maka ketika itulah mereka merasa mereka orang yang paling berdosa dan banyak dosa. Dan orang yang paling bersalah. Apa yang berlaku kepada orang yang berdosa, orang yang menyesal ini, orang yang bersalah ini, tuan-tuan dan rahmati Allah. Allah rakamkan dalam surah Sajadah. Allah cerita awal kepada kita. Apa yang berlaku saat itu kalau kita termasuk di kalangan mereka, kita akan berkata perkara yang sama. Wal'ayazubillah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tarah idil mujrimun. Dan jikalau kamu melihat ketika mana orang-orang yang bersalah ini, al-mujrimun, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, maka akan tundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Tunduk yang bagaimana? Tunduk yang hina, tunduk yang malu. Dan mereka setakat tunduk, maka takut dengan Allah Ta'ala. Bahkan ketika itu apa kata mereka? Mereka akan berdialog. Mereka akan minta dengan Allah. Mereka akan rayu dengan Allah. Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari ini, pada saat ini kami telah melihat, ya Allah, apa mereka lihat? Mereka lihat azab api neraka di hadapan mereka. Mereka lihat nikmat syurga sedang menanti orang yang beriman. Wa sami'na, mereka mendengar, ya kami mendengar, ya Allah, mendengar para malaikat memanggil mereka untuk dihumban masuk neraka. Apa yang Allah khabarkan di dunia, Allah janjikan bahawa mereka sedar pada hal itu.
Dulu maka dekat dunia maka tak yakin. Maka kurang keyakinan, tak tambahkan kukuhkan keyakinan. Maka pada saat itu, orang yang tak yakin, semua akan menjadi orang yang paling yakin. Kerana apa? Depan mata mereka lihat. Telinga mereka dengar. Lalu apa kata mereka kepada Allah? Maka minta satu saja kepada Allah. Maka minta satu saja kepada Allah rayuan. Maka mengharap kau dapat peluang yang kedua, rayuan yang terakhir. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Please come back. Kami nak balik ke rumah kami ya Allah, ke dunia kampung halaman kami. Lalu tanya kepada mereka nak buat apa balik ke dunia. Lalu kata mereka, farji'na na'mal salihan. Kami nak beramal salih. Kami nak beramal kebaikan ya Allah. Kami menyesal ya Allah, dulu kami tak sempat buat, kami sibuk, kami lalai ya Allah. Maka minta kepada Allah. Satu perkara, waktu itu semua orang akan minta kepada Allah. Satu perkara. Nak balik ke dunia, nak jadi baik. Dan lu kata maka inna muqinun, sehingga kami orang yang paling yakin sekali. Ini yang berlaku tuan-tuan. Komunikasi, dialog kita dengan Allah Ta'ala dan kita tak berlaku pada kita orang. Berlaku pada orang yang bersalah, orang yang menyesal waktu itu. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan, kita lihat hati kita, kita sentuh kalbu kita. Adakah kita baru nak bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera? Hati yang selamat ya. Hati yang Allah redha ya. Kita tengok hati kita ni. Setiap hari mungkin kita pernah hati yang hasad dengan orang. Mungkin kita banyak hati yang penuh dengan dendam. Kita lapangkan. Kita lapangkan hati yang banyak bersangka buruk. Kita lapangkan, bersihkan. Kita tak sanggup bertemu dengan Allah dengan hati yang tidak selamat, hati yang tidak sejahtera. Jadi tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan para hadirin dan hadirat dirahmati Allah pertemuan pagi ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, baru mukadimah, kita tak masuk tajuk lagi sifat qalbu. Jadi dalam mukadimah pun saya dah bagi sedikit gambaran bagaimana kita nak belaikan, nak jaga hati kita, sentuh qalbu kita. Untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan bagi pihak saya, yang keduanya saya mohon maaf. Jutaan kemaafan, saya mohon minta maaf banyak-banyak pada pagi ini, pada hari ini. Ada banyak ujian sedikit masalah teknikal. Saya punya gadget saya ini ataupun saya punya handphone saya. Daripada pagi, dari awal tadi beberapa kali nak masuk. Alhamdulillah akhirnya berjaya. Memang handphone saya ada sedikit masalah teknikal, problem. Dan wallahu alam sama ada line dan sebagainya beberapa kali sangkut tadi. Jadi beberapa masalah yang berlaku. Saya mohon maaf di atas ketaksiran ataupun kesilapan ataupun masalah kelemahan teknikal yang ada. Saya minta maaf juga daripada pihak saya, minta maaf banyak di atas kekurangan daripada pihak saya. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan bertemu di waktu yang lain di kemudian hari. Ini sebagai ta'aruf kita, introduction kita, pertemuan kita, pengenalan saya dengan tuan-tuan. Jadi kita sebelum ni tak pernah bertemu. Jadi pihak saya minta maaf banyak-banyak. Sama kepada pihak penganjur dan kepada semualah. Saya ucap terima kasih bagi yang sudi konsisten daripada saat awal kita punya program sampai ke hari ini, kepada saat ini. Jadi sekali lagi pihak saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah silap, terkasar bahasa, tersalah bicara, tersinggung rasa dan apa-apa jua kekurangan dan kelemahan daripada saya selama ini. Saya mohon dan harap dimaafi. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah tu daripada saya sendiri. Saya difahamkan sepanjang ada slot lain yang untuk pihak pengurusan untuk uruskan. Terima kasih banyak kerana sudi jemput saya pada kali ini. InsyaAllah di masa hadapan saya akan menambah baikkan lagi sistem alat komunikasi kita. InsyaAllah di masa akan datang supaya mudah untuk kita berinteraksi, untuk kita berkongsi lagi ilmu. InsyaAllah. Saya tak pandai tuan-tuan, saya tak ada apa-apa. Saya anak muda yang kerdil ini masih lagi belajar dan masih lagi banyak, orang kata memang banyak kekurangan lah. InsyaAllah saya pun akan nak belajar bersama-sama dengan tuan-tuan insyaAllah. Di sekadar ini, apa yang saya kongsi ini,
apa yang Allah beri ilmu kepada kita, apa yang saya belajar dahulu di pondok ke, di ma'had ke, Allah bagikan ilmu kepada kita, amanah kepada kita, bukan setakat untuk kita sahaja. Tapi Allah bagi untuk kita kongsi bersama. Mudah-mudahan perkongsian ilmu yang baik ini mendapat manfaat, kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Atas nawaitu dan insya-Allah. Dan alhamdulillah kita syukur kita dapat silaturahim di pagi Jumaat ini, di pagi Jumaat yang mulia. Dan kerana hari Jumaat ini, kata Nabi SAW, penghulu segala hari. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Jadi ambil peluang untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Sekadar itu dari saya, mohon maaf sekali lagi, yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di masa akan datang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nurul Irfan bin Ahmad di atas sesi pengajian ilmu yang cukup hebat dan manfaat ni. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah Ustaz, kita akan cuba jemput Ustaz lagi untuk di sesi perkongsian ilmu di masa akan datang, insyaAllah. Ustaz. Okey, jadi untuk seterusnya ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh bertanya pada Ustaz atau boleh masukkan dalam ruangan chat dan saya akan bacakan soalan tersebut. Ada siapa yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ajukan pada Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ustaz, saya Adi daripada FKAB. Saya nak tanyalah, saya tersentuh berkenaan yang Ustaz bicarakan tadi, perhitungan kita di hadapan Allah tu sehinggakan kita tidak boleh mengangkat muka, betul tak? Ya, ya. Okey. Apabila kita berada di hadapan Allah itu, kalau saya salah, mohon Ustaz betulkan saya lah, sebab saya pun tak pandai sebenarnya. Betulkah ada mengatakan apabila kita berada di hadapan Allah, memang tiada sesiapa yang boleh membela kita. Tetapi ada, kalau tak salah saya, nanti Ustaz betulkan, ada 2 surah yang akan membela kita. Saya tak tahu surah apa, tetapi surah itu akan menjadi peguam bela kepada kita apabila kita berada di hadapan Allah. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Aidi. Masya-Allah, tabarakallah. Yang soalan pada tuan ni, masya-Allah, soalan yang sangat bagus. Soalan ni mungkin saya nak kena cek balik. Tetapi seingat saya yang surah yang menjadi peguam tu adalah surah Al-Mulk tu adalah surah peguam ketika mana kita di alam kubur, di alam kubur, iaitu surah Al-Mulk menjadi peguam. Dan untuk surah di hadapan Allah kita berada pada mahsyar tu, saya nak kena cek balik nanti. Adakah memang ada surah tersebut? Maksud saya ada hadis tersebut yang menceritakan ketika mana pembelaan kita di mizan atau kita dihisab. Tentu saya mohon jasa baik kepada Nur Aidi. Saya tak dapat nak jawab lagi lah secara terperincinya, secara detailnya. Tentu saya kena cek balik semula. Sebab perkara ini berkaitan dengan nas, berkaitan dengan agama. Saya nak kena simak balik. Tapi dalam ingatan saya, yang setahu saya setakat ini, yang dimaksudkan menjadi surah peguam itu adalah surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi yang kita baca pada malam hari sebelum kita tidur ataupun selepas kita baca selepas solat Isya. Maka biasalah tengah-tengah surau masjid duk baca tu. Maka itu kata Nabi SAW adalah peguam kita di dalam alam kubur. Saat kita masuk alam kubur, yang mana surah ini akan membantu kita daripada disiksa atau diazab daripada siksaan kubur. Wallahu alam. Itu yang setakat yang ingatan saya lah. Kalau mohon maaf kalau saya tak dapat nak jawab soalan Tuan Aidi itu sebab saya kena cek semula. Tapi yang saya ingat bahawa peguam itu adalah lebih kepada untuk detect, untuk defend kita di dalam alam kubur, iaitu surah Al-Mulk. Iaitu kita baca Tabarakalladzi yal mulku wa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz di atas pencerahan tadi.
Semoga saya bagi diri saya sendiri dapat memanfaatkanlah apa yang Ustaz cakapkan tadi tu, dan kata boleh dijadikan amalan lah untuk setiap kali selepas solat Isyak ataupun sebelum tidur. Okay, apa pun, terima kasih banyak pada Ustaz. Semoga kita semua dirahmati Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan pada Ustaz? Okey, so baiklah, nampaknya tidak ada soalan lagi yang ingin diajukan pada Ustaz. So saya mohon para hadirin untuk membuka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar bersama dengan Ustaz. Unit ICT, Buka kamera dulu. buka kamera dulu. Kita bagi dalam 20 saat dah. Okay, ni je yang ada buka kamera. So saya kira lah 1, 2, 3. Lepas tu senyum Okay, 1, 2, 3, senyum. Senyum, bertahan dulu. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Encik Zuraimi. Modul apa? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih banyak. Okay, Doakan saya. Pak Nadir bagi sesi tazkirah pada pagi ini. Okay, so baiklah para hadirin sekalian, maka dengan ini selesailah sesi tazkirah FKB pada pagi ini. Ternyata ia cukup bermanfaat dan cukup berharga buat kita semua pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Dengan itu segala yang baik dan yang sempurna itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan segala kekurangan itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kesediaan meluangkan masa dengan kami pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada ayanda kita, Datuk Dekan, dan juga semua para hadirin yang dapat meluangkan masa menghadiri tazkirah kita pada pagi ini. Dan tahniah saya ucapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.